Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Syafiqah binti Ghazal, memegang nomor metrik PS 19110664. Seperti yang tertera di dalam slide, ini adalah praktikum perniagaan kami, yaitu menghasilkan produk makanan ringan, merangkumi perkhidmatan, mengambil pesanan, dan mengantar produk kami kepada pembeli. Praktikum perniagaan kami sebenarnya meliputi berbagai aspek jualan. Seterusnya kita masuk kepada cara mempromosikan produk jualan syarikat kami. Mempromosikan sesuatu produk sememangnya penting untuk meningkatkan hasil jualan sesebuah syarikat, terutamanya bagi syarikat EKJ Pop Cheese yang menjual Popia Cheese kepada masyarakat umum. Terdapat beberapa cara kami mempromosikan produk jualan kami kepada masyarakat. Antaranya ialah penggunaan media sosial, yaitu Facebook. Facebook juga merupakan salah satu kaidah jualan tidak langsung yang hanya dilakukan secara dalam talian saja. Facebook digunakan untuk berkongsi kepada masyarakat umum mengenai produk jualan syarikat kami, yaitu Popia Cheese. Tambahan pula, Facebook ini dia merupakan satu rangkaian besar dan sering digunakan oleh seluruh masyarakat dunia, tidak kira usia. Dengan mempromosikan produk jualan terhadap orang ramai, syarikat kami telah membuat satu page untuk memudahkan pelanggan mengetahui kehadiran produk kami dalam pasaran. Bukan itu saja, promosi produk di Facebook adalah langkah terbaik untuk mendorong peningkatan produk jualan kami dan sekaligus dapat meningkatkan keuntungan syarikat kami. Syarikat kami juga pernah melakukan aktiviti siaran langsung untuk menarik minat pelanggan mengenai produk kami, dan pelanggan boleh menghubungi syarikat kami di laman Facebook kami dan membuat pesanan melalui chat messenger. Seterusnya adalah Instagram. Instagram merupakan salah satu media sosial yang menjadi pilihan syarikat EKJ Pop Cheese dalam mempromosikan produk mereka kepada masyarakat umum. Seperti yang kita sudah maklum, media sosial seperti Instagram ini sering kali digunakan oleh lapisan masyarakat yang lebih muda berbanding masyarakat yang lebih tua. Mereka lebih giat membuka Instagram berbanding Facebook, yaitu mereka mudah tertarik dengan post-post yang terdapat di dalam Instagram berbanding di Facebook. Oleh itu, syarikat EKJ Pop Cheese menggunakan rangkaian Instagram dalam mempromosikan jualan produk mereka. Secara tidak langsung, Instagram ini dapat mampu menarik minat masyarakat muda untuk lebih mengenali syarikat kami melalui page Instagram kami. Seterusnya kita masuk kepada WhatsApp. WhatsApp merupakan salah satu cara kami mempromosikan produk jualan kami kepada individu terdekat seperti keluarga dan sahabat. Dengan adanya WhatsApp ini, kami dapat mewar-warkan dan mengambil kesempatan untuk berkongsi mengenai produk kami kepada masyarakat umum, dan mereka mampu mewar-warkan produk kami kepada kawan-kawan mereka. Dan WhatsApp ini seringkali digunakan oleh setiap syarikat dalam mempromosikan produk jualan mereka. Begitu juga dengan syarikat kami. Seterusnya adalah poster. Poster ini dia merupakan satu kaidah secara langsung yang memudahkan para pembeli mengenali apa jenis produk yang kami keluarkan. Melalui poster ini juga mereka dapat mengetahui kalau kami ada promosi maupun tidak ketika sambutan-sambutan perayaan-perayaan yang lain. Jadi poster, WhatsApp, Instagram, dan Facebook merupakan cara kami mempromosikan produk kami kepada khalayak umum. Seterusnya kita beralih pula kepada carta organisasi syarikat EKJ Pop Cheese. Seperti yang tertera di dalam slide, Saudari Nurul Kumaira binti Rosan merupakan pengurus syarikat EKJ Pop Cheese dan merupakan individu yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap aktiviti yang dilakukan oleh syarikat kami. Seterusnya, pengurus pemasaran yang disandang oleh Saudari Jalil Anak Gelen dan merupakan individu yang memantau dan menganalisis harga pasaran untuk per unit produk yang syarikat kami jual serta menyetujui setiap tindakan yang dilakukan dalam proses penjualan produk. Seterusnya saya, yaitu Nurul Syafiqah binti Ghazal, selaku bendahari syarikat EKJ Pop Cheese. Saya bertanggung jawab dalam setiap aliran keluar masuk keuangan syarikat kami
dan sudah semestinya menyetujui setiap pengeluaran wang dalam perbelanjaan kami bagi memastikan tidak berlaku kerugian dalam penjualan produk syarikat kami. Seterusnya adalah pencapaian syarikat kami. Visi syarikat kami adalah untuk menjadi sebuah syarikat yang terulung, dinamik serta berdaya saing dan terbaik di Malaysia, khususnya dalam industri makanan. Misi syarikat kami pula adalah untuk menyediakan perkhidmatan yang berkualiti, pantas dan mencapai kepuasan pelanggan kami. Berikut merupakan objektif syarikat AKJ Fortis. Yang pertama adalah konsisten dalam menangani masalah tempahan dan pembelian agar penghantaran produk dapat dihantar dengan segera. Yang kedua adalah berinovasi di dalam penghasilan produk untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum. Yang ketiga adalah mencipta peluang perniagaan dalam industri makanan ringan kepada para usahawan. Yang keempat adalah berurusan dengan lebih efisien dan profesional terhadap pelanggan. Dan yang terakhir adalah sentiasa peka dan bersedia terhadap setiap perubahan yang berlaku agar mutu perkhidmatan dapat ditingkatkan. Berikut adalah merupakan total sales ahli kumpulan kami, iaitu Nurul Syafiqah telah menjual 33 balang, Jacqueline telah menjual sebanyak 28 balang dan Nurul Kumaira telah menjual sebanyak 12 balang. Ini adalah merupakan follower kami di Instagram dan juga Facebook kami. Terdapat beberapa feedback yang positif daripada customer kami yang telah kami terima. Setelah membuat bisnes secara online ini, kami telah mendapat beberapa kemahiran, iaitu fokus dan beri perhatian dalam berbisnes, kemahiran berkomunikasi dengan pelanggan, pandai buat keputusan, bersabar dengan pelanggan, fleksibel dan bijak dalam menyelesaikan masalah. Bukan itu sahaja, selepas kami menceburi bidang ini, kami telah mendapat beberapa pengetahuan yang penting, iaitu yang pertama adalah kami dapat mengenal pasti produk agar memudahkan perkembangan laluan perniagaan kami. Yang kedua, kami berpengetahuan dalam mengurus belanja yang betul agar hasil jualan dan keuntungan tidak bercampur aduk. Yang ketiga adalah meninjau produk usahawan lain untuk memperbaharui produk sendiri yang sedia ada supaya dapat memberi kelainan dan keunikannya tersendiri. Seterusnya, kami juga berpengetahuan dalam mempelajari tren yang terkini dengan membuat pemasaran secara online. Seterusnya kita beralih pula kepada profit jualan produk kami. Profit ini adalah untuk melihat aliran keluar masuk keuangan syarikat kami. Terdapat 3 jenis penyata keuangan syarikat kami. Yang pertama adalah penyata pendapatan yang menganggarkan keuntungan dan kerugian syarikat kami. Melalui penyata keuangan ini dapat dilihat keuntungan kasar dan keuntungan bersih untuk syarikat kami. Kami memperoleh keuntungan kasar sebanyak Rm301 dan keuntungan bersih syarikat kami adalah sebanyak Rm218. Seterusnya kita masuk kepada penyata keuangan yang kedua, yaitu kunci kira-kira, yang merupakan penyata dalam menjangka aset serta liability syarikat kami. Seperti yang dapat dilihat di dalam penyataan tersebut, syarikat kami tidak mempunyai aset tetap dan hanya mempunyai aset semasa yang merangkumi wang tunai. Liability juga tidak tergolong dalam penyataan ini kerana kami merupakan sebuah syarikat yang kecil dan hanya menghasilkan produk di rumah saja, tanpa membuat sebarang pinjaman dari mana-mana cawangan. Manakala equity kami ialah modal dan untung bersih. Oleh itu, kami mencatatkan aset sebanyak Rm300, Rm301 dan equity sebanyak Rm428. Penyata yang terakhir ialah penyata aliran tunai yang menjangkakan tunai yang ada dalam syarikat kami. Seperti yang dapat dilihat di dalam penyata keuangan tersebut, duit tunai syarikat kami ada sebanyak Rm729 dan apabila ditolak dengan pembayaran tunai sebanyak Rm511, maka kami punya jangkaan aliran tunai adalah sebanyak Rm218. Ketiga-tiga penyata keuangan ini memberi tahu kami mengenai keuntungan, kerugian serta jangkaan terhadap pengeluaran produk syarikat kami. Dan ketiga-tiga pernyataan ekonomi ini membantu kami dalam
memastikan tidak berlaku sebarang kerugian dalam syarikat kami. Itu saja untuk penyata kewangan syarikat kami. Sekian, terima kasih. Hai dan salam sejahtera, saya Jacqueline anak Gilin dengan nombor metrik BA191105552 akan membentangkan tentang masalah yang kami hadapi sepanjang menjalankan perniagaan ini, jalan penyelesaiannya dan juga cadangan penambahbaikan yang boleh kumpulan kami lakukan. Antara masalah yang kami hadapi sepanjang menjalankan perniagaan ini adalah tidak dapat menjual produk Popia Cheese ini secara langsung. Hal ini demikian kerana sesetengah tempat dan kawasan telah diisytiharkan PKP iaitu Perintah Kawalan Pergerakan telah membataskan kami untuk melakukan penjualan secara bersemuka. Kesannya, kami akan sukar untuk mendapatkan pelanggan dan meningkatkan hasil jualan. Selain itu, kami juga telah menghadapi masalah mempunyai persaingan dengan peniaga-peniaga yang lain iaitu menjual produk yang sama. Persaingan ini secara langsung telah menyebabkan kami mengalami kemerosotan hasil jualan kumpulan. Ahli kumpulan yang berada di lokaliti yang berbeza juga merupakan salah satu masalah yang kami hadapi. Hal ini demikian kerana ahli kumpulan yang tinggal di negeri yang berasingan telah menyukarkan untuk proses perbincangan yang dilakukan. Kesannya, ada ahli kumpulan yang mempunyai masalah untuk memahami apa yang perlu dilakukan sehingga terjadinya salah faham dan berlakunya konflik. Bagi menyelesaikan masalah ini, kami telah menjumpai solusi yang sesuai iaitu yang pertama, kami telah menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram dan WhatsApp sebagai platform penjualan produk Popia Cheese secara atas talian. Dengan menggunakan media sosial, kumpulan kami telah dapat meningkatkan hasil jualan sedikit demi sedikit. Malah ada juga pelanggan yang membeli secara borong Popia Cheese daripada kumpulan kami. Selain itu, bagi mengatasi masalah persaingan peniaga-peniaga produk yang lain, kami telah mengambil jalan alternatif untuk melakukan promosi buy one get one. Melalui langkah ini, kami telah menerima banyak tempahan daripada pelanggan. Kami juga telah memberikan free gift iaitu pelitup muka kepada pelanggan yang membeli Popia Cheese daripada kami. Seterusnya, kami juga telah menggunakan platform seperti Google Meet, WhatsApp dan juga video call bagi melakukan perbincangan di dalam kumpulan. Dengan adanya aplikasi-aplikasi ini, kumpulan kami telah berhasil untuk melakukan perbincangan tanpa ada ketinggalan sebarang maklumat. Bagi cadangan penambahbaikan pada masa hadapan pula, kumpulan kami akan lebih mempromosikan dengan lebih giat lagi di media sosial yang lain seperti di Twitter dan juga TikTok. Selain daripada Facebook, WhatsApp dan Instagram. Selain itu, kami juga berpendapat bahawa ingin menambahkan pelbagai perisa dan variasi bagi produk kami. Contohnya, menambahkan perisa spicy kerana ada pelanggan yang telah merekomendasikan kami untuk menambahkan perisa tersebut. Seterusnya, kami juga akan melakukan penambahbaikan dari aspek pembungkusan produk Popia Cheese kami agar dapat menarik lebih ramai pelanggan untuk membelinya.